Seterusnya kita tengok tentang masalah angin. Ya, masalah yang malu untuk ditanya, masalah remeh tetapi amat menghantui bakal jemaah haji ni. Ya, menghantui wanita-wanita kita lah. Dia kata, Ustazah, lepas saya berwuduk selalu saya rasa tak sedap. Saya rasa macam ada angin yang keluar melalui faraj. Ya. Dia adalah bunyi dia sikit-sikit, kelepuk-kelepuk gitu adalah. Jadi susah nak cakap lah, hanya orang yang melaluinya sahaja merasainya. Jadi ada yang tanya, kalau angin tu keluar macam mana Ustazah? Ya. Jadi kita kena tengok betul-betul. Ya, jangan was-was. Kalau angin itu betul-betul keluar dari kubul atau dubur, ya, maknanya dia membatalkan wuduk. Ya, keluar itu maksudnya keluar betul daripada rahim kita, keluar sebab yang belakang senang, dia ada bunyi, ada bau. Tapi yang di depan ni tidak. Kadang-kadang ada bunyi, kadang-kadang tak ada bunyi, kadang-kadang hanya rasa sahaja, ya. Jadi bila keadaan itu berlaku, kita kena betul-betul yakin, jangan was-was, ya. Jadi kalau ikut pandangan Syafi'i pun dia kata membatalkan wuduk kalau betul-betul keluar dari dalam, ya. Okey, tetapi yang biasa-biasa berlakulah daripada pengalaman orang kata apa nak disebut ya Allah, perangkap angin ya yang berlaku di luar. Jadi di situ yang sebenarnya kita rasa seolah-olah ada angin ya. Banyak anggota-anggota yang di luar itu yang menyebabkan berlakunya angin tadi. Tapi sebenarnya bukan yang datang dari dalam. Jadi perempuan kena elakkan diri dari rasa was-was. Sebab apa, cuba fikir, sekarang kalau perempuan duduk macam ni, dia ada rasa tak? Tak kan? Dia hanya rasa bila perempuan lepas cebok, perempuan keluar nak solat tu, angkat takbir je rasa, angkat takbir rasa. Sebenarnya itu adalah mainan syaitan ya. Jadi itu kena hati-hatilah. Jangan terlampau was-was sangat sebab kita ni nak buat ibadah ya. Jadi sebab apa yang biasa kita tengok keadaan angin yang keluar daripada kemaluan kita ni, kita faham bahawa angin yang keluar daripada saluran kencing sama ada kubul atau dubur ya, lelaki perempuan pun samalah ya, bukannya perempuan saja. Kalau memang dia keluar betul-betul dari dalam tu, memang ia membatalkan wuduk ya. Tapi kalau dia keluar berpanjangan, sebab ada orang dia cakap apa Ustazah, Ustazah saya bangun berdiri pun keluar, saya rokok pun keluar, saya jalan pun keluar. Kalau macam tu kita dah boleh letakkan dia sebagai daimul hadas lah. Ya, daimul hadas. Kemudian kalau angin tu keluar dari rahim melalui saluran peranakan, selalu yang berlaku kepada orang perempuan yang banyak melahirkan ya, anaknya ramai ya, 9-10 orang. Jadi saluran faraj tu dah jadi longgar, berkemungkinan juga dia akan berlaku ataupun berlaku kepada perempuan yang buang rahim. Dia selalu juga yang datang terus dari dalam ya. Jadi kalau benda tu berlaku secara berterusan, dia dianggap orang yang daimul hadas lah, orang yang sentiasa menanggung najis. Nanti kita jelaskan bagaimana cara orang daimul hadas tu nak berwuduk ya. Kemudian kalau dia main-main di luar saja, sebab ramai di antara jemaah ni angin tu sebenarnya bukannya keluar daripada dalam, dia hanya bermain di permukaan faraj ya, disebabkan bibir faraj semua tu, dan itu sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Dia hanya perangkap angin yang bermain di luar tu saja. Ada air lagi ya. Sebab tu Ustazah nasihatkan kalau boleh lapkan kering-kering, pakai seluar ketat-ketat, pakai pad panty liner supaya kita tak rasa terganggu. Ya. Dan sekiranya benda bunyi itu berlaku di permukaan faraj, itu adalah kerana pergerakan otot faraj dan dia tidak membatalkan wuduk. So wanita jangan susah hati ya dengan perkara tersebut. Okey? Baik. Seterusnya, permasalahan keputihan ya. Jadi kita kena faham orang perempuan ni kan dia macam-macam. Kita tengok kalau ikut keputihan dia berbeza daripada wadi, mazi, mani ya, itu berbeza. Keputihan is keputihan. Jadi kalaulah benda tu keluar betul-betul dari dalam rahim ya, maka dia membatalkan wuduk. Ya. Jadi wanita mesti membersihkan farajnya sebelum berwuduk. Ya, pastikan dia betul-betul datang dari dalam. Ya, sebab apa dia berbeza dengan rutubat al-farj? Ya, rutubat al-farj. Bila Ustazah teruskan dengan lembapan faraj. Lembapan faraj ni dia ibaratkan air liur. Sebabnya lazimnya permukaan faraj ni dilembap. Dia akan menghasilkan lelehan. Macam kita, mulut kita akan sentiasa ada air. Ya? Kalau tak ada air, dia kering. Sama juga dengan dubur. Dia tetap ada air. Kalau tidak, dia memang kering. Macam mana kan? So Allah jadikan benda tu. Jadi hak lembapan tadi tu tak membatalkan.
Ya, tak membatalkan. Jadi sebab apa? Benda itu bukan dari dalam rahim, dia sebenarnya dari kawasan luar faraj, ya, dipanggil zahir faraj. Zahir faraj ni yang saya sebut tadi memula, bila kita duduk mencangkung, benda tu nampak atau pegang rasa, itu adalah zahir. Jadi kalau benda tu basah di kawasan itu bukan keputihan, itu adalah rutubat al-faraj, ya, kelembapan faraj. Jadi fuqaha berpendapat lelehan yang ada dalam faraj tadi itu bukan najis dan tidak membatalkan wuduk. Ya, samalah seperti orang yang berpuasa, dia menjelirkan lidah dia keluar, dia masukkan balik dalam mulut dia, ya. Tak batal pun walaupun air liur tu keluar tadi dan masuk, tidak dikatakan memasukkan air ke dalam rongga badan, ya. Okey, baik. Jadi bezakan antara keputihan dan juga rutubat al-farj. Okey.